Selamat petang, salam sejahtera. Ini berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia apabila dikabarkan akan berlaku debat antara Anwar Ibrahim dengan Ismail Sabri Yaakob. Wow, ini satu kejutan yang aku pikir kalau jadi confirm akan dilihat, ditonton 30 juta rakyat Malaysia. Siapa yang akan kalah? Belum tentu. Bukan tentang siapa kalah, siapa menang dalam debat ini sebenarnya. Tapi ia tentang bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan yang dilemparkan kepada seseorang. Dan kalau ada satu isu, bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan isu tersebut dengan hujahan dan pendapat secara pribadi. Walau bagaimanapun, selepas Ismail Sabri Yaakob menolak saranan Anwar untuk membuat debat, dia menjawab, bukan budaya kita, kata Ismail Sabri Yaakob. Ramai orang sekarang sedang hangat mengatakan tentang debat ini dan ramai juga memberikan pendapat. Mereka kata Ismail Sabri Yaakob sebenarnya takut berdebat dengan Anwar Ibrahim. Aku tak tahu apa pendapat kamu semua tentang penolakan Ismail Sabri Yaakob terhadap saranan debat antara beliau dengan Anwar Ibrahim. Hari ini, Ismail Sabri Yaakob menolak cadangan dibuat pengerusi Pakatan Harapan iaitu Anwar Ibrahim agar calon-calon Perdana Menteri dipertemukan dalam satu sesi perdebatan. Aku secara pribadi, aku yakin dan aku setuju dengan cadangan Anwar Ibrahim untuk mempertemukan semua calon-calon Perdana Menteri yang akan menjadi Perdana Menteri nanti dalam satu debat. Antaranya ialah Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, dan mungkin juga perlu ditampilkan bersama ialah Mahathir Mohamad ataupun Safia Afdal mewakili parti yang bergerak solo. Kenapa perlu ditolak cadangan ini? Itu persoalan dia. Padahal debat ini adalah debat yang aku fikir amat bermakna untuk semua rakyat Malaysia. Hal ini kerana ia akan dapat memperlihatkan siapa Perdana Menteri yang benar-benar layak dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah Malaysia. Dan mungkin dalam debat itu akan ditanya berkaitan dengan ekonomi Malaysia, kos sara hidup dan beberapa isu berkaitan dengan rasuah, kleptokrasi dan sebagainya. Jadi, kenapa tidak berdebat saja? Itu persoalan untuk Ismail Sabri Yaakob yang katanya akan menjadi potensi terbesar menjadi Perdana Menteri. Jadi, kenapa menolak cadangan ini? Ini adalah jawapan Ismail Sabri Yaakob yang aku fikir boleh dipertikaikan. Ini kerana bagi Ismail Sabri Yaakob, amalan berdebat untuk calon Perdana Menteri bukanlah budaya di negara ini, selain menganggap tidak ada faedah yang dapat diperoleh daripada sesi tersebut. Budaya ini sebenarnya memang banyak dilakukan oleh negara-negara maju, terutamanya Amerika Serikat. Seringkali calon-calon Presiden Amerika Serikat akan dipertemukan dalam satu debat perdana yang akan dilihat, ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia, Amerika Serikat, dan disitulah rakyat akan menilai siapakah calon yang paling layak mereka pilih berdasarkan jawapan-jawapan mereka dalam soalan-soalan yang diajukan terhadap mereka. Jadi kenapa rakyat Malaysia tidak dapat peluang seperti itu? Kita nak lihat juga semua calon-calon Perdana Menteri ini siapa yang paling pintar menjawab, siapa yang mempunyai idea yang cukup, dan siapa yang akan menjadi tok merapu ataupun mat merapu. Siapa yang mat bijak, mat pintar, atau mat merapu. Kita akan lihat kalau debat itu dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, Ismail Sabri Yaakob mengatakan yang pertamanya, bukan budaya kita untuk berdebat, tak pernah kita buat, tak mendatangkan hasil pun, kata Ismail Sabri Yaakob. Kalau kita buat, berdebat, dia Anwar akan sebut segala janji manifesto dia termasuk janji bulan dan bintang. Jadi tak perlu, kata Ismail Sabri Yaakob. Yang aku pikir adakah Anwar saja yang akan menjanjikan manifesto? Kerana sebenarnya semua parti politik termasuk Perikatan Nasional, Barisan Nasional maupun GTA ataupun parti-parti yang lain mempunyai janji manifesto. Dan bukan semua
Manifesto itu telah pun dilaksanakan. Ini bukan sahaja Pakatan Harapan. Seringkali orang cakap Pakatan Harapan lah yang tak melaksanakan manifesto. Tapi persoalannya selama 60 tahun Barisan Nasional memerintah Malaysia, adakah manifesto mereka telah dilaksanakan 100% dalam tempoh 60 tahun itu, bosku? Pakatan Harapan 22 bulan sahaja. Jadi nak banding 60 tahun dengan 20 tahun memanglah tak adil langsung. Berkata pepatah, membandingkan gergasi dengan seorang kerdil itu tak adil sama sekali. Menurut Perdana Menteri sementara itu lagi, UMNO dan BN akan menyertai pilihan raya umum pada bulan depan dengan kepercayaan yang ada pada rakyat. Tambahan pula, kata Ismail Sabri Yaakob, ahli politik sedang sibuk berkempen di kawasan masing-masing. Pada 19 Oktober lalu, semasa berucap di Temerloh Pahang, Anwar mengemukakan cadangan agar 3 calon Perdana Menteri yang bertanding dalam PRU kali ini dipertemukan dalam acara debat. Untuk rekod, Anwar merupakan calon Perdana Menteri PH, manakala Ismail Sabri Yaakob ditonjolkan sebagai wakil Barisan Nasional. Satu lagi gabungan yang menyertai PRU ke-15 ialah Perikatan Nasional yang menampilkan Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri mereka. Kata Anwar, perdebatan itu perlu memberi tumpuan kepada isu besar dan perancangan agar kesesuaian serta kewibawaan ketiga-tiga calon terbabit dapat dinilai oleh orang ramai. Sementara itu, Ismail Sabri berkata BN akan mengemukakan atau mengumumkan manifesto mereka tidak lama lagi. Dia juga memaklumkan BN sedang dalam proses meneliti senarai calon yang akan dipilih untuk mewakili parti itu dalam PRU tidak lama lagi. Wow. Selain daripada manifesto Barisan Nasional yang katanya, kata Zahid, boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan, yaitu pelantikan 3 orang timbalan Perdana Menteri Malaysia selepas PRU 15, yang aku fikir seperti kata Tuan Ibrahim Tuan Man, itu adalah satu mi segera, janji terang bulan, gula-gula, kata timbalan Presiden PAS tersebut. Dan saya pun secara pribadi, aku juga terfikir-fikir, benarkah kita boleh mendapat 3 orang timbalan Perdana Menteri, kerana ini tidak pernah berlaku di mana-mana negara termasuk Malaysia. Kalau itu berlaku, bolehlah kita senaraikan itu sebagai satu kejadian alam paling luar biasa pernah ada di Malaysia. Saudara-saudara, tentang manifesto pula, aku fikir kalau debat ini terjadi, ia akan dapat memperlihatkan siapa sebenarnya pilihan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Ada satu medium untuk kita semua dapat melihat. Aku tak kata Anwar pandai berdebat, aku tak kata Muhyiddin pandai berdebat, aku tak kata Ismail Sabri Yaakob juga pandai berdebat. Mereka semua sama rata. Semuanya mewakili satu gabungan dan berpotensi menang. Bahkan mereka itulah yang dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Jadi kenapa Perdana Menteri takut nak berdebat? Harusnya semua orang berani berdebat. Aku nak lihat secara pribadi mereka berdebat antara satu dengan yang lain. Mata bertemu mata, mulut bertemu mulut. Kata orang, kalau di mulut pun tak boleh bekerja, bagaimana nak bekerja pula secara fizikal? Kata orang, kalau bekerja, mulut saja yang boleh bekerja tapi badannya tak boleh bekerja pun sama juga tak baik, tak elok. Tapi kita nak buktikan terlebih dahulu apa jawapan mereka kepada isu-isu besar yang sedang berlaku dalam negara Malaysia. Jangan hanya nak menang saja, tapi bila sudah menang nanti, bila sudah dilantik nanti menjadi Perdana Menteri, satu perkara pun tiada dapat dilakukan, atau dengan kata lain, tiada idea langsung untuk melakukan kemajuan, memulihkan negara, memberi kepercayaan kepada rakyat dan memulangkan semula mandat kepercayaan itu kepada rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Saya secara pribadi, saya bersetuju kalau debat calon-calon Perdana Menteri ini dapat dilakukan. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.